Baik, memang telah diketahui bahawa kerajaan akan mengenakan ke atas rakyat cukai GST, ya, yang saya kira adalah sangat tidak wajar, ya, kerana telah kami tekankan jangan memandang hanya kepada rakyat untuk mendapat pendapatan yang melalui cukai, ya, kerana dalam kedudukan hari ini, ya, dalam kedudukan inflasi hari ini, pendapatan rakyat yang tidak meningkat, ya, dalam pertumbuhan yang menguncup dalam suku yang baru-baru ini, ya, dan dalam kedudukan, ya, rakyat seluruhnya, ya, dan ekonomi luar lagi muram, lalu mengenakan GST pada ketika ini adalah sangat tidak wajar dan saya kira tidak bertanggungjawab, ya, kerana ia mengambil jalan mudah untuk mendapat pendapatan kerajaan pusat, ya. Apa yang patut, ya, dilakukan adalah pertama-tamanya, ya, seperti mana yang kita tegaskan, ya, untuk menutup, ya, segala lubang-lubang ketirisan, ya, amalan-amalan kronisme, rasuah dan sebagainya, yang kesemua ini akan dapat, ya, mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan pusat, sekaligus, ya, akan membuat penjimatan dan mengangkat pendapatan, ya, itu satu. Keduanya juga, kita minta supaya kerajaan, ya, mempercekapkan delivery system, ya, dan hal-hal seperti yang sudah lalu tekankan tentang tender terbuka dan semua ini. Jadi sebenar-benarnya pendapatan itu bukan hanya dilihat kepada rakyat. Sebab apa? Rakyat memerlukan, ya, pendapatan boleh berbelanja. Bayangkan kalau dan khususnya kepada kelompok rakyat berpendapatan rendah, mengenakan GST ini akan meletakkan mereka tertekan dengan perbelanjaan yang lebih besar. Lalu ketika itu, apa yang berlaku adalah betul kerajaan akan dapat cukai, tetapi pada waktu yang sama kerajaan mesti fikirkan bahawa rakyat akan terkekang dengan perbelanjaan yang lebih besar, termasuk GST sendiri akan mencetuskan inflasi. Lalu dengan kata lain, disposable income ataupun pendapatan boleh berbelanja rakyat akan berkurangan. Dengan itu juga akan membawa apa? Membawa penguncupan keupayaan berbelanja, purchasing power, kuasa membeli rakyat. Kita kena tahu bahawa model pacuan pertumbuhan negara adalah sekarang ini, ia tergantung kepada domestic demand ataupun consumption ataupun perbelanjaan rakyat, perbelanjaan domestik, isi rumah. Itu yang sebenarnya memacu pertumbuhan dalam dua tiga suku yang lalu. Dua tiga suku yang baru ini, suku sebelumnya itu diakui rata-ratanya oleh para pakar ekonomi bahawa model kita sekarang ini adalah pacuan pertumbuhan melalui domestic income. Lalu kalau GST dikenakan, ya, dengan cara yang paling singkat untuk mereka mendapatkan pendapatan, apa yang terkesan pertama-tama adalah keupayaan rakyat berbelanja. Sebab disposable income sudah kita kekang dan akan berlaku penguncupan disposable income, kuasa membeli. Lalu apa yang akan berlaku? Apa yang kesimpulannya adalah satu model ekonomi pendekatan kerajaan Barisan Nasional yang kalau rata-ratanya saya bercakap dengan kawan-kawan, ya, khususnya pakar-pakar ekonomi, tidak ada satu koherensi, tidak ada satu keserasian seluruhnya program ekonomi dan termasuklah sama ada polisi fiskal, ya, maknanya cukai dan subsidi yang mau disinggung satu aspek tetapi meninggalkan kesan kepada bidang dan sisi yang lain. Ini yang kita rasa agak malang, ya, kerana Najib seolah-olah, ya, tertekan dengan defisit sudah selama 14 tahun. Kerana pada waktu yang sama Najib tertekan dengan isu Fitch rating yang akan menurunkan penerapan kita. Itu pun bahaya juga dengan currency ataupun mata wang nilai ringgit sudah menurun berbanding dolar Amerika. Jadi kesemua ini saya kira saya
bersimpati dengan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan ini, tetapi saya tidak bersimpati kalau beliau mengambil jalan singkat dan jalan pintas untuk mendapatkan pendapatan dengan memangsakan rakyat. Itu yang akan berlaku dalam pengenaan dan pengenalan cukai GST. Mereka telah mengkaji banyak tahun, tetapi pokok persoalannya kita pun bukan tolak GST secara mentah-mentah begitu. Kita kata GST ini akan menjadi satu sistem cukai yang baik seandainya syarat-syarat dan ciri-ciri ini telah kita penuhi. Antara lain pendapatan rakyat ditingkatkan, antara lain lubang-lubang lubang-lubang ketirisan, kebocoran, kronisme, tak open tender dan direct naik dan sebagainya, itu kita tutup. Dan juga kita sebutkan juga antara lainnya apapun dari sudut monopoli itu dapat kita rungkaikan. Kesemua itu perlu diperbaiki dan di put in place, orang kata dilaksanakan dulu, barulah datangnya GST. Yang kerana apa? GST ini dia begini, pokoknya senang je. Kalau dulu sistem dulu SST, semua tak dikenakan kecuali yang dikenakan. Dalam GST saya nak beritahu rakyat, semua dikenakan kecuali tak dikenakan. Dia terbalik. Bermaksud apa? Bermaksud selagi kerajaan kata ini bukan terkecuali, ini bukan terkecuali, ya, kalau contohnya perkara-perkara asasi keperluan rakyat mesti di zero rated kan, mesti disefarkan menjadi bukan ada dikenakan cukai. Boleh ke kerajaan buat macam tu? Kalau buat macam tu, takutnya mengenalkan GST untuk mendapatkan pendapatan, tetapi kalau hanya kepada 4%, tak ada apa-apa keuntungan pendapatan berlebihan untuk rakyat, untuk kerajaan. Tetapi kalau kena 7%, sakit rakyat. Jadi banyak benda lah yang agak mengancam suasana kita di negara ini. Kita telah tekankan perkara itu dan bukannya susah pun. Semua pihak mengakui, pakar-pakar ekonomi mengakui, teknokrat mengakui, ya, akademik, orang-orang akademik juga mengakui. Jadi yang pentingnya kan kita baru-baru ini pun tengok berapa banyak lagi direct nego, berapa banyak lagi ketirisan yang masih lagi berlaku. Jadi kita katakan commit. Dan kita bersedia sebagai pakatan dan pembangkang sebagai di peringkat persekutuan, kita bersedia memberikan segala sokongan untuk kita tangani bersama. Dari segi itu, bukan saja dari sudut itu, tapi kita mau akhirnya nanti sebuah negara yang akan mendapat satu demokrasi yang berfungsi, ekonomi yang mapan, rakyat yang boleh dipertingkatkan pendapatannya, ya, dan isu-isu rasuah, ketirisan, kebocoran ini ditangani dengan secara mapan dan baik dan sustainable. Itu yang kita harapkan.